I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody like you. So you brought out the best in me, a part of me I've never seen. You took my soul and wiped it clean. Our love was made for movie screens. But if you loved me, why'd you leave me?
Okey ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik, kita mulakan kelas pagi ni dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey, kita sekarang ni dalam list ni ada 11. Tolak cikgu 2. 9 kan? 2, 4, 6, 8, 9. Okey, apalah, walaupun dia start tak masuk, kita teruskan lah ya. Mungkin dia ada problem kot, internet kot. Okey, kita akan sambung subtopik yang ketiga dalam tajuk 4 kita, iaitu getah sintetik. Getah sintetik yang akan dibentangkan oleh kumpulan C. Kumpulan C, Nabil, Desta, Ashifa, Naiman dan juga Atif. Okey, dah ready ya? Okey, siapa yang control slide ni? Saya. Syifa buat slide ke? Okey. Okey, boleh mula ya. Okey, silakan. Besarkan sikit Syifa. Buat yang present tu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya dengan tim akan bentangkan subtopik yang ke-4.3 iaitu getah sintetik. So sebelum ni kita dah belajar tentang getah asli kan. So getah asli ni getah asli, so getah yang terjadi semula jadi, maksudnya hasil dengan semula jadi. So kita akan masuk 4.3 sintetik. Kita akan minta Naiman Adli untuk terangkan terangkan maksud getah sintetik. Getah sintetik ni bermaksud sejenis polimer yang sebelum tu saya nak kenal ahli kumpulan. Mungkin semua dah kenal kumpulan kita orang, 5 orang ahli semua sekali. Getah sintetik. Getah sintetik ni ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Iman, Iman tak dengar lah. Getah sintetik ni ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Okey dah. Boleh. Ciri-ciri getah sintetik ni dia hampir kesemuanya sama, hampir kesemuanya berbeza kecuali kenyal dengan getah asli. Ciri-cirinya ialah keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penebat haba dan kenyal. Seterusnya bagi kegunaan getah sintetik saya serahkan kepada Nabil Hifzan. Okey. Untuk kegunaan getah sintetik ada
ada banyak tapi di sini dia bagi 5 jenis. Iaitu yang first kita ada neoprena ataupun polychloroprena yang mempunyai ciri seperti tahan haba yang tinggi, tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar, yang selalu digunakan sebagai tali sawat, paip getah petrol dan sarung tangan. Selain itu kita ada Styrena butadiena ataupun SBR yang mempunyai ciri-ciri tahan pelelasan dan tahan haba yang tinggi. Dia selalu digunakan sebagai tayar dan tapak kasut. Seterusnya kita ada getah silikon yang mempunyai ciri sebagai tahan suhu yang tinggi dan bersifat lengai. Getah silikon biasanya digunakan dalam implan perubatan, alatan memasak, komponen automotif dan bahan kedap. Seterusnya kita ada thiokol yang berciri tahan terhadap minyak dan pelarut serta digunakan sebagai bahan kedap. Dan akhir sekali kita ada getah nitril yang mempunyai ciri tahan terhadap minyak dan pelarut yang selalu digunakan di dalam sarung tangan. Selain itu, selain daripada 5 itu ada ecoprena dan pureprena yang merupakan 2 jenis getah yang biasanya digunakan dalam lembaga getah Malaysia yang mempunyai ciri-ciri istimewa kerana ia mempunyai ciri-ciri mesra alam tidak seperti getah sintetik yang lain. Seterusnya saya akan mengalihkan kepada Muhammad Nur Atif sebagai penggunaan getah dan alam sekitar. Dipersilakan. Penggunaan getah dan alam sekitar. Yang pertama sekali, penggunaan bahan getah secara tidak lestari akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, getah sintetik terutamanya mengambil masa yang lama untuk terurai. Seterusnya, tayar kenderaan adalah produk yang perlu dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. Dekat gambar bawah tu contoh-contoh penggunaan tayar lah. Boleh buat kerusi, boleh buat pasu, boleh buat bentuk binatang. Lepas tu beberapa negara termasuk Amerika, syarikat menggunakan tayar terbuang sebagai bahan api untuk menjana tenaga elektrik. Itu je. Saya mencelah sekejap. Tadi ada yang tertinggal. Okey. Kita balik pada maksud getah sintetik. Sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal ataupun polimer elastoma. Okey. Kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. So contohnya lah ni kan. Contohnya ada 3 contoh. Neoprena, getah Styrena butadiena, SBR dan getah silikon. Okey, sekejap. Ni kami buat pembandingan antara getah asli dengan getah sintetik yang kita dah belajar minggu ni lah. Hari apa hari tu? 15.7 kan. So dia keras lawan yang getah asli lembut, tahan haba tidak tahan haba, tahan bahan kimia, reaktif kepada bahan kimia, tahan pengoksidaan, mudah dioksidakan, penebat haba, tidak tahan haba, kenyal dan anjal. So maksudnya satu persamaan sahaja di sini. So maksudnya lain semua berlawanan dengan getah asli. Ini kegunaan dia banyak. So korang pernah nampak tak kalau dekat pita ais, dia punya ada satu getah yang untuk dia kedapkan pita ais tu. So korang boleh nampak kat sini bahan kedap kan. So ada getah kat pintu pita ais tu untuk rapatkan pita ais tu. Korang pernah nampak tak? Selalunya ada lah. Kalau dekat pintu kereta ke kan. Benda ni, okay, ni orang biasa sarung tangan. Inilah implan perubatan. Contohnya macam orang buat implan untuk cek kehamilan contohlah. Macam tu saya tak pasti tapi saya Google lah. Ni paip getah dah biasa, ni tali sawat, ini tapak kasut dan ini paip getah petrol. Okay. So, maksudnya getah sintetik ni dia ambil masa yang lama untuk diuraikan. So maksudnya terurai secara sendiri. So dibandingkan dengan getah asli, dia akan terurai lebih cepat lah secara biologi.
So daripada kita nak tunggu lama, lebih baik kita semula boleh jadi kursi, jadi pasu bunga kan. Boleh jadi hiasan, buat landscape kat depan tu. So tu saja daripada kami. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, saya akan bagi soalan. Okey, ada soalan daripada ahli kumpulan lain tak? Okey, sebenarnya getah sintetik ni dia adalah satu inovasi daripada hasil sampingan petroleum macam apa site penghasilan macam kita nak hasilkan petroleum, kita nak core petroleum, tetapi kita ada barang-barang sampingan terbuang yang daripada penghasilan petroleum tu, so kita gunakan barang-barang itulah untuk menghasilkan getah sintetik ni sebagai pengganti kepada getah asli. Jadi maksudnya dia tidak terikat untuk penggunaan getah asli yang kita toreh dekat pokok tu je. Okey. Jadi dia adalah satu inovasi yang mana dia buat penambahbaikan. Okey, dari segi ciri-ciri getah itu sendiri, untuk memperbanyakkan lagi lah penggunaan dia dalam kehidupan harian kita ni. Kalau kita nak depend pada pokok getah saja, mungkin satu masa akan mengalami kekangan. Dari segi produktiviti latex. Jadi dengan teknologi yang ada ni, mereka telah pun menghasilkan getah sintetik sebagai penggantian kepada getah asli dengan mempunyai ciri-ciri getah sintetik yang lebih baik lah untuk penggunaan harian. Okey, ada soalan daripada kumpulan lain? Tak ada. Faham Melaka dah? Semua faham? Faham. Okey, tajuk ni dah sikit saja, dah habis. Okey, sebelum tu, tahniah pada kumpulan C. Ketuanya siapa? Nabil ke Syifa? Saya. Syifa ketua. Okey, tahniah. Slide pun menarik, nampak bagus. Cikgu nak share sikit tentang satu video penghasilan getah sintetik ni Sekejap Saya dah try untuk scan penghasilan getah sintetik. Nanti saya akan share juga. Tengok Synthetic rubber was invented in 1909, but the technology languished for a couple of decades. A shortage of natural rubber during World War II spurred its development. A kind of elastic plastic, it was actually more resistant to temperature extremes than natural rubber. Synthetic rubber reinvented the wheel. We're talking about the rubber tire. Tires for all kinds of vehicles are now made from it. This man-made material is also used to make everything from garden hoses to golf balls. Manufacturing synthetic rubber is now a computerized process, one that takes place under the watchful eye of a control room operator. He monitors numerous computer screens and live camera images. The plant itself is 400 meters long. There are a dozen or more enormous storage tanks for the raw materials, as well as several reactor units. The raw materials include a petroleum-based liquid called butadiene and solvent called hexane. They pipe these ingredients through... dia ada sebut dua bahan yang digunakan adalah butadiene. So kalau daripada nama dia kita boleh tahu butadiene. Sebenarnya itu ada kaitan dengan getah. Cuba ingat balik monomer bagi getah. Buta maksudnya ada 4 karbon, diene maksudnya dia alkena yang ada 2 ikatan karbon-karbon ganda 2 tu.
Okey, lepas tu dia kata satu lagi adalah dia guna hexana sebagai pelarut dia. So dia kena dengar betul-betul lah video ni. Kalau tak ulang-ulang lah, nanti saya share the link dekat description. Columns to boil off any residual water, essentially purifying them. This is a laboratory demonstration of what happens next. They combine the purified butadiene and hexane and add a catalyst. The catalyst triggers a reaction that changes the chemistry. The mix becomes polybutadiene, a kind Okey, so kalau perasan dia ada juga sebut dia masukkan catalyst. Catalyst adalah mangkin. Seperti yang kita tahu dalam topik kadar tindak balas tahun lepas, bab 7, catalyst ini, mangkin ini menyebabkan tindak balas ni berlaku dengan lebih cepat lah. Kadar tindak balas tu akan menjadi lebih tinggi. synthetic rubber used to make tires. Adding another catalyst stops the reaction at just the right moment. The white milky liquid that exits the tank is synthetic rubber. Okey, so sebenarnya tu tadi dah terhasil dah getah sintetik tu. Ini. Okey, cecair berwarna putih. Milky liquid that exits the tank is synthetic rubber. They now pump in chemicals to tailor the rubber for a specific use, in this case, tires. The additives will increase traction and improve wear. A mechanized whisk stirs the additives into the liquid rubber. Ni semua berlaku They pipe the dengan synthetic concoction into insulated storage tanks. Inside, pumps mix it constantly so the additives don't settle on the bottom. Here's a close-up look at the liquid synthetic rubber in a laboratory beaker. It looks like a big vanilla milkshake, and it's about to be coagulated into crumbs. Here's where it all happens. This coagulation unit is like a big kettle. They pipe in the liquid rubber, a solvent mixture, and water. As they boil off the solvent, the rubber coagulates into crumbs the size of bean. Okey, agak-agaknya, okey, sebenarnya dia sebut tadi, selepas dia hasilkan that cecair berwarna putih tu yang likat tu, itu adalah gas sintetik. Lepas tu dia kata the next process adalah nak berlaku proses penggumpalan. Agak-agaknya apakah yang dimasukkan ke dalam bekas ini, chamber ini untuk proses penggumpalan berlaku. Daripada lesson yang sebelum ini sebenarnya kita dah discuss pun benda ni. The water remains because it has a higher boiling point. The mix of water and rubber crumbs bounces about in what's known as the crumb tank until it's time for more processing. Then they pump the mix into a rotary sieve. As it spins, it drains off the water. They add more water to cool the rubber crumbs. The rubber and water mix gushes onto a conveyor which is a vibrating sieve. As the crumbs bounce along, the water drains off through the perforations in the So conveyor. dia nak asingkan air tu kalau akan ada air. So sekarang dia nak The synthetic rubber is now a lot like wet snow. nampak tu ada basah-basah lagi kan? Next, it's into the lab, where they aim a beam of infrared light through a sample to analyze the microstructure. If it's acceptable, production continues. A screw-like mechanism presses the wet rubber crumbs against a metal plate to squeeze out more moisture. Another trip on the next vibrating conveyor drains off droplets. Then, it's into a spiral conveyor. As the synthetic rubber travels upwards on the spiral, hot air is piped in from the side to dry it. So ni sekarang proses nak mengeringkan lah. Now mostly devoid of moisture but still sticky, the synthetic rubber crumbs head down a chute machine. This machine uses pressure to compress the crumbs into big So bales. sekarang dah The bales of synthetic rubber head down a conveyor towards a quality control inspector. This inspector examines them for imperfections. Once he gives them the okay, they head to the packaging station. As they travel through a curtain of plastic film, machinery heat seals it around them. These bales of synthetic rubber have taken about 6 hours to manufacture. And this purely chemical creation isn't much different than the real thing. Like natural rubber, it can be melted and shaped into many different things. Okay, so dah terhasil dah lah apa ni getah sintetik Soon tu. this batch will be turned into tires. So dia nak kena
And that's when the synthetic rubber will really hit the road. Okey. Okey, so itu sahaja. So itu adalah penghasilan getah sintetik. Nanti saya juga akan share macam mana atau kita boleh tengok macam mana Okey, itu tadi video berkenaan dengan penghasilan getah sintetik. Okey, nanti awak boleh cari lagi dalam YouTube. Okey, boleh tengok dia punya penghasilan proses dia tu kan. Okey, so boleh tengoklah dia punya macam mana getah sintetik tu dihasilkan. Okey, ada soalan ke? Tak ada cikgu. Okey, Atifah ada soalan ke? Untuk kawan-kawan. Adalah sikit. Apa soalan dia? Boleh siapa jawab? Mungkin Atifah nak bagi hadiah ni. Okey. Ada 3 soalan. Okey, soalan pertama, apakah jenis polimer yang getah sintetik ni termasuk dalam jenis polimer yang mana satu? So kita dah pernah guna perhatikan tentang polimer. So ada 3 jenis polimer. Getah sintetik ni termasuk dalam yang mana satu? Okey, clear tak soalan dia? Okey, boleh. Okey, getah sintetik ni polimer apa? Termasuk dalam polimer, kategori polimer apa? Betul kan soalan dia tu kan? Betul cikgu, betul. Elastomer Betul lah. Kan Syifa kan? Betul. Okey, Haziq, bagus. Polimer elastomer. So kita bila tengok balik ciri-ciri elastomer tu maksudnya dia bersifat elastik, dia sangat kenyal lah. Dia maksudnya dia boleh diregangkan dan dia akan boleh back to the normal size bila kita buangkan dia punya tekanan ataupun buangkan dia punya regangan tu. Okey, next Syifa. Mana Syifa ni? Oh, dah keluar dah. Sebab dah cikgu. Ada orang call dia. Okey, nak tunggu dia masuk ke? Ke soalan tu ada dengan Nabil? Tak ada? Saya bagi satu. Saya bagi satu. Okey, Naiman. Okey, silakan Naiman. Salah seorang lah. Bagi 3 contoh bahan yang gunakan getah sintetik yang berada di kawasan perumahan. Maaf saya. Okey. Okey, Syifa. Naiman dah bagi soalan yang kedua. Maksudnya kegunaan getah sintetik dalam kehidupan harian di kawasan perumahan kita lah kan? Betul cikgu. Okey, siapa nak jawab? Okey, kumpulan ahli kumpulan yang lain lah. Naresh. Alif. Ya, cikgu. Apa dia? Tayar kereta. Okey. Betul ke Naiman? Betul tu. Tayar kereta. Fungsi dia? Fungsi. Alif. Alif kata tadi tayar kereta. Okey, lagi. Narish kata tadi dekat chat
ikat barang seperti plastik. Barang getah 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 ke? Maksudnya? mengikat barang. Oh, getah. Maksudnya getah lah kot. Kan ikat barang. Getah warna jingle. Betul lah tu. Warna jingle. Set state warna lagi. Okey. Lagi? Tapak kasut. Okey, tapak kasut lagi. Okey, dah tu kan. Jadi saya nak ajar pada Katikaya. Katikaya getah asli lebih baik digunakan ataupun lebih sepatutnya digunakan getah asli atau getah sintetik. Pada kita lah. Dapat Okey. Soalan ni dekat Katikaya kan? Saya ajukan Apa pada lagi tak clear weh. maksudnya awak rasa kita tak kalau yang lain nak jawab pun boleh lah. Jap. Aku tak clear lah sebelum ni. I mean, tadi apa tu gelis sangat. Sekejap. Okey, ni. Katikaya. Cikgu. Okey, maksud dia soalan yang dia tanya pada pandangan Katikaya antara getah asli dengan getah sintetik. Okey. Oh, yang mana baik lah. Yes, which one yang you prefer? Yang patutnya kita guna. Betul kan? Soalan betul kan, Syifa kan? Betul cikgu, betul. Yes. Getah asli lebih getah asli lebih baik untuk digunakan sebab dia apa tu masa untuk terurai tu lebih singkat daripada getah sintetik. Sebab getah sintetik dia dia ambil masa yang sangat lama untuk terurai. Okey, maksudnya dari segi alam sekitar biologi dia, maksudnya getah asli tu lebih baik lah kan? Sebab dia ambil masa yang lebih singkat untuk terurai lah. Betul. Okey. Okey, boleh Syifa? Boleh. Tapi pada saya dua-dua ataupun dua-dua elok dan dua-dua ada keburukan dan kebaikannya jugalah sebab kita guna getah sintetik sebab untuk mengkurangkan maksudnya kita ambil daripada pokok getah kan, getah asli tu kita ambil daripada pokok getah. So kalau getah asli ni kita hasilkan daripada produk sampingan, produk lebihan daripada petroleum kan. So mungkin kita dapat kurangkan ambil getah asli tu daripada pokok sendiri. Tapi betul juga sebab saya dapat saya Okey, yang belakang-belakang tu terputus Syifa. Okey, tapi cikgu faham lah maksud dia. Okey cikgu, saya rasa kalau tak ada apa-apa setakat tu je lah. Saya minta maaf kalau ada apa yang kurang, apa yang balik daripada Allah SWT, ada apa kurang baik datang daripada saya. Okey. Daripada Okey, terima kasih Syifa. Okey, dan tahniah pada semua yang terlibat dalam sesi pembentangan ni. Okey. Cikgu rasa tak ada apa-apa. Jadi kalau tu dah habislah ya bab 4 ni. Jadi lepas raya, lepas cuti nanti minggu depan lah, 2 minggu lagi 26 hari bulan kita mula balik PDPR lah kot cikgu rasa. Okey. Sekolah belum apa ada cadang nak buka lagi cikgu rasa ni. Okey, ni kes yang makin bertambah ni. Okey, jadi lepas ni kita akan terus masuk bab 5 di mana kumpulan seterusnya kumpulan D lah untuk membuat pembentangan ni. Okey. Jadi please get ready.
masa yang banyak ada seminggu ni. Okay, so boleh get ready dengan slide ke ataupun apa-apa bahannya yang boleh dikongsi bersama. Okay, cikgu rasa sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jaga kesihatan, jaga diri. Okay, dan yang bagi yang nak menyambut Hari Raya Haji, okay, cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, jagalah kesihatan dan jaga diri di rumah. Okay, belajar rajin-rajin. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu.